Semua itu Allah Subhanahu wa taala cedek dan beri pilihan di atas hamba-Nya yang mana Allah SWT beri fikir kepadanya. Maka insya-Allah taala dalam khutbah ini saya akan cuba sentuh tentang hal kebahagiaan seorang mukmin di atas dunia ini, untuk yang mencapai kebahagiaan di akhirat. Kita telah maklum, sidang jemaah dan dirahmati Allah sekalian, kita telah maklum bahawa as-sa'adah yang berarti bahagia adalah cita-cita setiap orang. Wabani kata maqsadul warayah, tujuan yang mana dialur-alurkan. Wabani kata satu tujuan yang mana semua manusia di atas permukaan bumi ini dan cita-cita nak mencapainya, yang mana bahagia itu, as-sa'adah. Dalam keadaan itu, kebahagiaan itu disifatkan, katanya satu perasaan yang mana lahir, timbul di dalam perasaan manusia ataupun rasa seorang manusia dengan kelazatan. Kelazatan apa? Kelazatannya yang mana boleh merehatkan balu, merehatkan fikirannya, merehatkan dirinya, berkata menyenangkan segala-galanya. Apabila dia rasa sedih, apabila dia rasa sedih saatnya, dia terasa suka dari segala-galanya. Sebab itu, wa yuslihu balakum. Orang kata, dan Allah SWT itu mengelakkan, membaikkan balakum, berarti kata fikiran kamu, akal kamu. Dari hal apa? Dari hal katanya seorang itu hidup, tidurnya luar sedap, dia bangun penuh dengan kesedapan dan kenikmatan yang ia boleh dalam tidur dia saat ini. Kata rupa tu nak boleh aku mana? Rupa cara kita tak boleh kata rehat ataupun saadah kebahagiaan. Seorang itu bangun tidur dia rasa gembira, dia pergi tidur dia rasa gembira, dia temu dengan orang dia rasa suka hati, dia masuk tempat kerja dia suka hati, dia masuk dari rumah Allah Subhanahu Taala dari masjid pun dia suka hati. Patut nak buat mana nak boleh nak tutup? Kerana kita tengok orang sekarang langitnya sampai-sampai makin tahu sekarang tu susah hari ini, wasa tak senang hati dah hari ini. Semua itu tu dalam Islam ada hubaknya. Dalam Islam ada hubaknya. Tapi kalaulah seorang itu tidak kenal hakikat Islam, tidak kenal hakikat yang Allah SWT beri kepercayaan iman di dalam hati kita, seorang itu tidak rasa kesedapan hidup dunia ini. Bahkan dia rasa semuanya tersekat. Dia nak satu kala rasa tersekat, dia nak dua kala rasa tersekat. Maka sekat itulah membawa dia tu timbul perasaan iktiab, timbul perasaan orang panggil kata apa ni, serabut, rasa rusing, dan teriak dia tu dalam satu-satu masalah hidupnya. Maka Nabi SAW sudah dalam masalah kita hidup di dunia ini, setara mana kita nak boleh dekat kebahagiaan saat ini. Nabi SAW sudah katakan, min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'. Nabi SAW kepada kita kata, daripada cara untuk seorang yang nak hidup bahagia di dunia ini, dia kata jiran yang soleh. Salah satu daripadanya jiran, orang yang ada tepi kita tu, dekat rumah kita, sekeliling kita saat itu adalah orang yang soleh, orang yang baik. Satu. Yang duanya, wal markabul hani, dan orang yang kata kenderaan dalam hidup kita, musafir kita, perjalanan kita, nak pergi di situ, nak pergi di sini, adalah penuh dengan kerehatan, penuh dengan kemudahan.
Semua tu orang yang akan membawa surga itu hilas untuk dan musim. Wal maskanul wasi' dan tempat duduk yang luas. Tempat duduk yang luas, kita jangan faham kata oh dapat rumah besar. Kan? Tidak. Tempat duduk yang luas, ada kata dah. Orang yang kata tempat duduk yang senang. Tidak menjadikan satu bala bagi kita. Tempat duduk dengan keluarga senang, anak pun senang, isteri pun senang, tak ada kena mikir Tuhan ni. Itu orang yang kata maskan tempat duduk yang mana yang luas, yang disediakan untuknya. Ini salah satu 2-3 perkara yang Nabi SAW sebut saat ini. Ayat kata apabila ditafsirkan, dihuraikan, maka beberapa banyaknya lepas orang yang kata boleh langkah pergi kepada beberapa perkara yang mana kita boleh kias, boleh ukur di atas perkara ini. Seperti kata Al-Jar, jirah kita saat ini as-salih. Kita ukur habis masalah jirah kita, jirah dekat rumah kita, jirah tempat kerja kita, dalam apa ni pengajian kita, semua tu dalam kita jiran yang kita yang besarnya ialah dapat di perkawanan kita, ialah sahabat kita dan sahabat kita saat ini. Lepas tu orang panggil kata kenapa kau Nabi itu berat dalam masalah. Orang panggil kata kenderaan yang sedap, yang senang. Cuba kita fikir buat kita. Kalau duk jalan kaki itu pun rasa sekolah kalau sampai. Duk jalan kaki itu nak pergi di satu tempat yang mana kita nak hasil rezeki kita, ataupun nak tunai satu perkara. Kita boleh jalan kaki itu pun kita sampai di sana tu boleh tunai itu dengan penat tu sampai di sana kita rasa suka hati bercakap. Tapi apabila usul, apabila tak agak, apabila tidak puasa, rasa nak sikat, nak mutu, nak kereta, semua itu tu orang kata membawakan satu fikiran. Orang kata rahatul bal tidak ada. Orang kata kerehatan fikiran dan akal itu tidak ada. Ini orang kata satu fikiran yang membawa dia tu apa mikir banyak sampai ke momoh dalam perkara-perkara yang lain lagi untuk nak tunai satu perkara saja. Jumpa kita khayalkan dalam masyarakat al-wasi'. Tempat duduk yang luas. Kita kata luas tempat duduk saat ini, rumah besar saat ini adalah kemewahan kita untuk kita hidup bahagia. Bahagia kita dalam tempat yang luas saat ini. Rumah kita tu orang kata penuh dengan kerehatan. Anak pun soleh, zaujah pun soleh. Apa ni muamalah dalam keluarga pun semuanya soleh. Silaturahim semuanya berhubung. Tidak putus. Semua itu orang kita maskan yang soleh, maskan yang luas, tempat duduk yang luas. Mana kata itu setengah daripada sabda Nabi SAW. Satu hadis Nabi SAW kepada kita. Nah, yang ada kebahagiaan kita saat ini. Nabi SAW sabda daripada Salamah bin Ubaid. Dia kata Nabi sudah kata lagu mana? SAW. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quta yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Nabi SAW sudah kata makna dia siapa berpagi, siapa bangun pagi, bangun semaya subuh, siapa bangun semaya subuh. Dan salah satu daripada kita ramai-ramai ni ataupun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bangun semaya subuh, kemudian apa? Bangun dengan aman, dengan selamat dalam keluarga dia, dalam rumah dia. Dia boleh tunai ibadat dia dengan cara yang paling senang sekali. Siapa ke dia pergi masjid pun dengan senang, dia pergi solat di mana-mana tempat pun dengan kesenangan, tidak ada kesusahan dan tidak ada kepayahan. Tiba-tiba rezekinya mu'afa fi jasadihi, sehat tubuh badannya. Bangun tidur tu dengan keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana asbaha minkum aminan, saat ini pasti kena satu paut dengan satu perkara,
ialah dia bangun tidur dengan keadaan yang selamat, dia boleh tunai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah salatul subhi, sembahyang subuh. Itu yang paling aman sekali. Paling aman sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'afan fi jasadihi, dia puasa sehat dan segar. Tubuh badan dia itu tidak ada penyakit dan tidak demam dan tidak rasa sakit urat lah, rasa jenggot tumpah, jenggot tinggal. Semua itu ternyata mu'afan, sehat di tubuh badan dia. Termasuk di dalam orang yang mana dia tu boleh mencapai kebahagiaan. Lepas tu satu lagi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, indahu qutu yaumihi, ada di sisinya apa? Makanan harinya. Makanan pagi itu Allah SWT sedia bagi seorang yang mana bangun pagi, maka ia tidak apa? Dia tu tidak tidur lepas pada subuh lah. Maka dia tu usaha lepas subuh tu, dia usaha nak cari rezeki yang Allah SWT cedek kepada dia. Maka itulah orang yang ada qutu yaumihi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sifat 3 perkara ni, siapa ada keamanan, bangun sehat dan segar, kemudiannya ada makanan di pagi itu boleh makan nasi kerabu ataupun boleh makan pulut ikan kering ke yang paling murah sekali dia makan, maka Nabi SAW kata faka'annama izat lahu dunia, seolah-olah dia itu telah milik dunia semua. Ini boleh bagi kata ilmu jiwa, ilmu nafs, ilmu jiwa Nabi SAW wi kepada seorang mukmin yang percaya kepadanya. Katamu ada banyak perkara ni boleh milik dunia dah. Apatah lagi dia bangun pagi boleh sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dia kata boleh milik dunia semua. Di sini orang bagi kata Nabi SAW beritahu kepada kita bahwasanya kita tu tak perlu tamak kepada perkara yang lain lagi. Tak perlu kata Allah hari ni siap aku tak ada gaduh, aku tak ada kau ni. Bangun pagi tu nahau pagi dah. Nak kerja dengan apa tak ada sekarang apa. Gaduh gua ni tu buat moh dengan sebab tidak ada perkara ini. Tapi kalau kita mengikut yang apa yang diberitahu kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedia ada kepada kita di kala keadaan kita lupanya dalam dunia. Itu boleh bagi kata satu hadis yang mana qimah, yang paling tinggi sekali dalam masalah seorang itu nak mencapai kebahagiaan, nak boleh bahagia di dunia ini. Lepas tu kebahagiaan ini nak boleh di mana? Adakah dengan orang suruh kita boleh bahagia? Usaha kita sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kebahagiaan itu kita tidak boleh mencapai melainkan dengan kita usaha sendiri. Minat dakhil daripada dalam. Jangan kita duk yang kata dia tu boleh buat aku bahagia, dia ni boleh buat aku bahagia. Orang debel tu, orang besar tu, dan harta tu dan harta ini, dan kekayaan tu kekayaan ini, dan makannya tu dan makannya, kesedapan itu kesedapan ini, semua itu tu tidak boleh membahagiakan melainkan dengan kita usaha sendiri. Dengan kita usaha sendiri. Dia kata air ataupun tempat sumber kebahagiaan ialah kita sendiri. Patut nak timbul lagu apa? Kita nak timbul perasaan bahagia as-sa'adah dalam diri kita tu dengan apa yang ada di hadapan kita saat itu. Kita nak timbul lagu mana? Kita nak timbul masalah tu saat itu. Tidak lain tidak bukan melainkan dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma besar sekali di sini dia dalam masalah redha hidup kita semua saat ini nak boleh bahagia ialah al-iman billah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita itu jauh daripada al-iman billah, maka kita itu jauh daripada kebahagiaan dunia, apatah lagi di akhirat. Kita tengok agama yang lain daripada agama Islam kita. Mereka tu usaha nak boleh kebahagiaan, usaha nak boleh kebahagiaan,
sehingga ahli-ahli falsafah mereka, ahli-ahli ilmu jiwa mereka mengkajikan bagaimanakah dan apakah sumber, cuk manakah orang itu seorang manusia tak boleh kebahagiaan di dunia ini. Dikajikan setengah oleh ulama. Ahli-ahli falsafah kajikan dalam masalah kata apa? Kebahagiaan itu dak mana? Dak boleh kebahagiaan itu lagu mana? Ada satu kajian yang kata 3 perkara dak boleh bahagia di dunia. Manusia tak boleh bahagia itu 3 perkara. Ahli sains kajian ahli sains dia kata 3 perkara yang mana asbab-asbab yang boleh menarikkan kebahagiaan kepada manusia. Pertamanya, patut saya nak ukur dengan Islam tak ada kena orang kaji sana. Pertamanya, dia panggil kata berhubung. Orang panggil kata silah. Hubungan dia dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain, manakala dia tidak boleh hidup soleh. Kalau hidup soleh, dia tentu tidak ada kebahagiaan. Ini salah satu daripada kajian mereka. Rakyat kata hubungan dijumpa dengan orang, dikenal dengan orang, dibuat dengan orang, dikecek dengan orang, disiarah orang, semua itu tu membawa kepada kebahagiaan dan menghilangkan benda yang mengusingkan dalam fikiran. Bahkan hak doktor tidak ada cuma pada kita, benda dok selamat saat itu apabila kita dijumpa dengan orang, duduk tempat orang ramai, boleh assalamualaikum, boleh dijumpa, maka benda itu hilang. Itu kajian mereka. Yang keduanya, lepas ni kata berberdiri untuk orang lain. Khidmat diri dan harta kita untuk orang lain. Untuk kita beri duit ke orang, bagi bentuk kita tolong orang, itu membawa kepada bahagia juga. Yang menarikkan bahagia kepada manusia. Yang ketiganya, yang menarikkan bahagia saatnya, at-tafakkuru fil kaun. Orang panggil kata perhati dengan apa yang ada di alam ini. Tengok bulan, tengok matahari, tengok pokok kayu, tengok pokok taman, dan buah lagu mana. Maka dia terhati tengok, dan maka dia mikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia mikir tentang benar perkara lagu itu, dia membawa dia kepada satu kebahagiaan. Boleh menarikkan satu kebahagiaan dan melupakan segala kelukaan. Ini kajian. Lepas tu, orang panggil kata satu lagi, orang panggil kata hormon cinta. Hormon cinta di dalam tubuh manusia, dia kata juga membawa kepada kebahagiaan oleh manusia. Seorang manusia saat itu apabila dia cinta kepada satu perkara, dia nak kepada satu perkara, dia tumbuk hormon dalam tubuh dia saat ini. Mana hormon itu boleh menjangkitkan perasaan dia tu naik kepada akal fikiran dia, membawa dia kepada kebahagiaan, rasa simpati, rasa gembira dengan apa yang ia suka saling. Lepas semua itu kajian. Kita sebagai orang Islam, itu kajian orang kafir. Kita sebagai orang Islam, Nabi kita tu royak dah. Bahkan Quran kita tu royak dah 1400 tahun lepas dari masalah ini. Kalau nak kira kata at-tawassul wa tafa'ul ma'al akharin, berhubung dengan orang lain, silaturahim. Agama kita ni sangat-sangat menggalakkan. Sangat-sangat menggalakkan dalam masalah kita ni berhubung dengan orang lain. Dalam masalah kita tolong orang lain. Kerana apa? Kerana semua itu ialah Islam melarang kita dikatakan la ubadiyah fil Islam. Tiada berseorangan diri. Tiada berseorangan diri di dalam Islam. Hadis Islam larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ubadiyah fil Islam. Tiada berseorangan diri. Maksudnya nak doa seorang, nak ibadat seorang, nak iktikaf seorang, tak sepini, tak segala, semua itu tiada dalam Islam. Maka Islam suruh kita duduk dalam masyarakat. Suruh kita tu berhubung dengan apa? Solat berjamaah. Contohnya, semuanya jamaah itu adalah satu masalah ataupun satu perkara yang mana membolehkan seorang itu menarikkan kebahagiaan kepada diri dia. Dia satu buat rumah dia pergi semaya jemaah di masjid. Dia pergi semaya jemaah di masjid, dia kembali dengan hati penuh dengan menggembira kepada
diri dia sendiri. Bahkan dia lupa habis apa yang berlaku di atas diri dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan kepada dia tu dengan dia kecek kat tu, kecek kat ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kerehatan bagi otak dia kepada diri dia sendiri. Atau tentang hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, man nafasa kurbatan an muslimin nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata siapa tolong, siapa melepaskan satu kesusahan bagi seorang mukmin, seorang muslim, Allah SWT melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Ini satu galakan. Nak kita tu suka berpeda curah diri supaya kita tu apabila kita buat satu perkara itu ialah kembali kepada kita dengan satu kebahagiaan kepada kita. Patut tentang masalah cinta. Cinta yang suci, bersih, yang cinta al-Islam. Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita kepada isteri kita, cinta yang halal. Yang mana nikah kahwin saat itu adalah satu ikatan yang mana penuh dengan kasih sayang yang diikatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah menghalalkan farak-farak perempuan isteri kita saat ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling membawa kepada perkara yang paling bahagia sekali bagi seorang. Ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kajian-kajian yang mereka membawa semuanya berbagi kata ada dalam Islam. Akhirnya satu kajian yang katakan masalah kesehatan. As-sihah. Ya, sehat ini membawa kepada kebahagiaan. Kita ada hadis tadi. Mu'afa fi jasadihi. Orang yang sehat dalam tubuh badannya. Lepas tu kita kena ingat kata al-Islam. Suruh kita tu cari apa? Suruh kita tu makan perkara yang halal dan thayyiban. Makan halal dan thayyiban saatnya, maka semua itu membawa kepada tubuh badan yang sehat. Maka sehat itulah membawa seorang kepada kebahagiaan hidup di dunia ini. Kerana bagaimana kata sehat seandainya satu unsur, satu perkara yang paling penting sekali di dalam jiwa seorang saat ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Maka semua saat itu yang mana Nabi SAW beritahu kepada kita ialah nak kita timbul satu sifat yang paling besar sekali. Satu sifat nama dia yang as-sakinah. Satu sifat nama dia yang as-sakinah. Apa makna as-sakinah? Sakinah makna kata tenang diri, sejuk diri, rasa suka hati dalam segala-galanya. Bentuk redha dalam segala-galanya yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dan beri kepada kita. Berredha di atas segala-galanya yang Allah Subhanahu Wa Taala qada di atas kita. Itu yang mana membawa seorang kepada kebahagiaan juga. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata iman, percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada sakinah. Kerana apabila kita paling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita paling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hilanglah sakinah di dalam diri kita. Tenang jiwa, tenang hati hilang daripada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala firman katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang memaling, siapa yang paling, siapa yang enggan, siapa yang tinggal daripada apa? Zikir, ingat kepada aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup dia yang penuh dengan kecelakaan, kesusahan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku Nabi Allah SWT akan bangkitnya pada hari kiamat mereka ada dia buta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa fawwidhu ila Allah inna Allaha basirun. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad faza al-muttaqun.
Qala Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Selanjutnya yang rahmati Allah sekalian, dalam akhir khutbah ini Allah Subhanahu wa taala beri sakinah kepada orang yang merasa yakin. Wasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia sakinah, yakin yang mana yakin tawakal. Yakin yang mana tidak ada syok. Yakin yang mana tidak bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalaulah kita kata yakin sekadar mana? Sekadar kata dia saat itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak ada makan, dengan tidak ada minuman, dengan tidak ada pertolongan, maka dia tidak hendak kepada siapapun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang bersifat ragu ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ataupun akan capok di dalam hati dia apa? As-sakinah. Orang dia takkan capok ketenangan dalam segala-galanya. Dengan itu, sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala capok keyakinan di dalam diri mereka sehingga mereka tidak nampak perkara yang lain. Hanya mereka nampak Allah Subhanahu wa taala saja. Perkara yang lain yang bawah daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berguna di sisi mereka melainkan dengan summa, dengan kemudian Allah yang utama. Kita pun kena bersifatlah betul. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kerana Rasulullah SAW dengan Abu Bakar apabila dia duduk dalam gua Hira, dalam gua Saur, kau lari daripada musyrikin nak bunuh dia saat itu. Nabi itu dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takutnya Abu Bakar daripada musyrikin dapat mereka dan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada Abu Bakar tentang hal apa? Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idz akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Kata tiada yang boleh menolongkan siapa? Mereka berdua itu ialah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berdua dalam gua saat ini, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, jangan bimbang. Allah yang ketiga bersama kita. Dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah bersama kita, Abu Bakar itu penuh dengan keyakinan, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi dan percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syok sedikit apapun. Itulah sakinah. Maka kita hidup di dunia ini, kalaulah kita sampai darjah itu, kita yakin bahwasanya kita itu adalah orang yang paling bahagia sekali. Setengah orang dia kata nak bahagia lagu mana kau kalau kita nak tengok atau dunia sekali lagi itu susah. Kita tengok saudara kita di Palestin sekali lagi, hari Jumaat lepas oleh sembahyang di dalam masjid. Saudara kita di Palestin, saudara kita di Baitul Maqdis sekali lagi, boleh jadi hari ini pun wallahu a'lam, saya tak ada tengok berita lagi. Tapi nak kata minggu lepas sampai ke hari bahagian itu tidak boleh masuk masjid, melainkan ada pintu elektronik yang mana ada pakar laser scan. Scan tubuh badan nak masuk dalam masjid. Maka ahli Baitul Maqdis tidak terima nak masuk masjid dengan cara rupa lagi itu, kerana masjid itu milik orang muslimin. Kalau kita tengok lagu itu, kita hati yang mana hati kita adalah hati bersaudara. Kita rasa Allah susahnya saudara kita di sana. Tapi kita kena pergi di sini, supaya saya baca saat ini. Abu Bakar saat ini dia geletak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, wallahu thalithuhuma, Allah yang ketiga daripada kami, daripada kita berdua ini. Maka Abu Bakar penuh dengan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dengan apa yang sedang berlaku dia kepada saudara kita di Palestin sekali lagi, untuk kita nak menarikkan kebahagiaan dari kita supaya tidak menjadi satu perkara yang
orang panggil kata menghilangkan kebahagiaan kita hidup di dunia ini, kita kena yakin sampai sekarang itu, dan senjata kita ialah adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala senjata kita untuk kita lawankan setemu kita di Israel. Setemu kita di Palestin ialah Israel sebagai setemu kita. Maka doa itulah sebagai senjata kita yang boleh membahagiakan kita apabila kita berdoa. Kalau kita tak doa, itulah kita tak bahagia. Maka mengadap fikir perkara itu tidak ada pertolongan bagi mereka. Itu satu cara. Kerana semua orang yang kata Allah, bagaimana kau bahagia? Dalam nak boleh bahagia. Saya cuba baca dalam Google cari bagaimanakah sebab-sebab kebahagiaan. Ada seorang yang tulis, dia kata bagaimanakah nak boleh kebahagiaan dalam diri selama mana Baitul Maqdis itu tidak boleh merdeka. Dan Baitul Maqdis tidak boleh merdeka selama itulah kebahagiaan tidak ada dalam diri. Itu bagaimana kata satu sifat bagi seorang yang cinta kepada gapo awal masjid. Gapo ni kiblat yang pertama bagi seorang muslim. Jadi kebahagiaan kita di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara kita yang mana berada di Baitul Maqdis di hari ini, tidak boleh solat di dalam masjid, tapi orang-orang Yahudi itu boleh masuk, duk jijak bagi main. Sampai ke lepas-lepas tu, sampai ke duk main tenis lah, duk main pingpong lah, duk main bola di dalam Baitul Maqdis di sana. Itu saudara kita, dan itu masjid kita. Wajib kita kena niat berjuang dan berjihad untuk merdekanya. Dan maka kita tidak ada kuasa untuk nak sampai di sana, maka sekali kita tengok berita puasa suka hati, puasa duka hati. Sekali tengok berita puasa duka hati itu kita lepaskannya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada saudara kita yang berada di Palestin sekarang ini. Mudah-mudahan hati kita itu tenang. Bagaimana kata kita termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita, inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang mana Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya, dan ialah kita bimbang di atas mereka, dan ialah kita rasa pusing terhadap mereka, kerana itu adalah riayah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbul khawanin kafur. Sungguh Allah SWT lah yang sedang menahankan dan menolongkan orang-orang yang beriman, dan Allah SWT tidak kasih dan tidak suka kepada orang yang suka khianat lagi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ini adalah keadaan yang aman, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang mana kita itu boleh makan dan boleh hidup, boleh naik untuk walaupun buruk, boleh naik sikar walaupun buruk, maka itu adalah kita duduk dalam keamanan, dan kita duduk dalam kesihatan tubuh badan, maka itu adalah kita dah milik dunia dan apa isi-isinya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, dan kita yakinlah kebahagiaan itu tidak orang lain tak boleh nak beri kepada kita, hanya kita sendiri. Maka daripada bahagiaannya, banyaklah kita solat, banyaklah kita semaya. Kerana semaya ini satu cara yang mana Nabi kita SAW minta apabila dia susah, maka dia tu solat. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal bersolat. Ya Bilal, bagaimana ni beri rehatlah kami dengan as-salat, dengan semaya. Dan semaya itu adalah nur, as-salatu nurun, as-salat itu cahaya. Maka cahaya itu boleh memadamkan, boleh mencerahkan segala kegelapan. Maka banyaklah kita selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma adhil الشرك والمشركين ودمر إسرائيل وأعوانهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا
ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.